Hai, salam sejahtera. Saya Hoiliana, matrik number 272106. Saya akan membentangkan tajuk mengapa negeri Sabah dan Sarawak mendapat gelaran sebagai wilayah. Okey, status negeri Sabah dan Sarawak ini telah ditukar kepada wilayah. Namun, mengapa perkara ini berlaku? Perkara ini juga telah mencetuskan ketidakpastian antara rakyat dan apakah sebenarnya maksud di sebalik penukaran status ini. Oleh itu, saya akan menerangkan mengapa status ini ditukar dan apa kesannya kepada negara. Seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum wujudnya negara ini. Menurut sejarah negara, Persekutuan Malaysia terbentuk apabila Persekutuan Tanah Melayu bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Nama wilayah Sabah dan Sarawak mula diperkatakan pada tahun 2018 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika ucapan sempena Hari Malaysia di Sabah. Dan beliau telah menyatakan komitmen kerajaan untuk mengembalikan status rakan sekutu ni kepada Sabah dan juga Sarawak sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia 1963. Selaras dengan prinsip dan semangat yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau Malaysian Agreement 1963 atau lebih dikenali sebagai MA 1963. Seterusnya, menurut 4 ahli geografi iaitu Rich Hanson 1966, Hengit, Schliff dan Frey 1997, konsep wilayah ni boleh ditukar ataupun dibahagikan kepada 3 kategori iaitu wilayah formal, wilayah fungsional dan wilayah vernacular. Yang pertama ialah kita lihat dulu wilayah formal. Wilayah formal ni ialah wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogen yang sama seperti ciri sosio-budaya atau ciri biofizikal. Seterusnya wilayah formal ni juga dapat dibuktikan secara berfakta dan juga contoh yang juga jelas. Contohnya bahasa Sabah adalah berbeza dengan bahasa Sarawak. Sebagaimanapun ianya juga berbeza dengan bahasa di Tanah Melayu. Dengan ini, pengiktirafan sebagai wilayah berbanding negeri adalah lebih masuk akal. Seterusnya ialah yang kedua, iaitu wilayah fungsional. Ini terjadi interaksi tertentu di kawasan tersebut yang mempunyai sebuah pusat utama yang memberi impak terhadap kawasan di sekelilingnya. Biasanya ia boleh dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, gempa bumi yang berlaku di Sabah pada tahun 2015 bermula dan berpusat dari Ranau, namun gempa yang terjadi boleh dirasakan oleh beberapa kawasan yang berhampiran seperti Bandar Kota Kinabalu dan Sandakan, Sabah. Seterusnya wilayah vernacular ni, seterusnya ialah yang ketiga, wilayah vernacular. Ini adalah berdasarkan pendapat dan mungkin berbeza mengikut pendapat seseorang. Ia tidak semestinya dibezakan mengikut fakta dan hanya bergantung kepada persepsi semata-mata. Sebagai contoh, jika seseorang bertanya di manakah kawasan paling utara di Borneo, mungkin ada sesetengah orang yang akan mengatakannya di Sabah.
Namun ada juga yang menjawab Kudad. Akan tetapi Kudad adalah sebuah daerah yang paling utara, tetapi kedua-duanya adalah benar. Oleh itu, antara ketiga-tiga ini, yang manakah lebih merujuk kepada Sabah dan juga Sarawak? Okey, besar kemungkinan hanya sesuai dengan wilayah formal di mana ia dapat dibuktikan secara fakta dan juga jelas. Okey, dengan ini pembahagian ini kita dapat membezakan dan membahagikan wilayah-wilayah Malaysia kepada 3 bahagian, iaitu Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Okey, setanding dengan negeri-negeri yang lain lebih kecil seperti Perlis dan juga Pulau Pinang. Okey, ini secara tidak langsung bertentangan dengan persetujuan asal yang pernah dibuat. Secara tidak langsung, rakyat akan melihat ketiga wilayah sebagai ambang besar dan juga mempunyai kedudukan lebih kukuh dan kuat berbanding sesebuah negeri ini, kerana Sabah dan Sarawak sebagai wilayah yang berautonomi, yang merupakan dua entiti yang bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Tidak seperti negeri-negeri yang lain. Namun ini akan menjadi sebuah gelaran tanpa ada apa-apa maksud sekiranya perlembagaan utama MA63 belum dipinda dan dimenterai secara rasmi. Okay, selain itu, untuk dalam pentadbiran, ini akan memberi peluang dan ruang kepada penduduk asal mentadbir sesebuah jabatan kementerian. Sebelum ini, terdapat beberapa jawatan penting yang dipegang oleh penduduk luar negeri yang berasal dari semenanjung Malaysia. Ini semestinya akan memperkuat pengaruh Sabah dan Sarawak untuk membuat keputusan sama ada dalam hal Persekutuan Malaysia dengan majoriti suara dengan mengikut majoriti suara atau pentadbiran wilayah masing-masing. Akan tetapi jika sistem kenegerian untuk Sabah dan Sarawak telah dihapuskan, jadi bagaimana cara untuk setiap wilayah tersebut? Okey, mengikut info dari staf penggunaan wilayah turut disamakan dengan cara pentadbiran di zaman British, di mana sebuah wilayah akan terbahagi kepada beberapa residen berbanding sistem negeri. Sebagai contoh, Residen Gaya adalah nama untuk kawasan Kota Kinabalu, Tuaran, Tampuri, Penampang dan Putatan. Setiap residensi akan ditadbir oleh Governor Residensi, Ahli Kaunsil dan juga Jentera Pentadbiran. Namun jika sistem ini dilaksanakan, adakah ia akan memberi kelebihan kepada Sabah dan juga Sarawak, ataupun adakah ia akan memberi kesan yang buruk? Okey. Seperti yang saya katakan tadi, jika sistem residensi ini diteruskan, ianya umpama mengembalikan cara pemerintahan di zaman British. Oleh itu, kerajaan perlulah memperhalusi pentadbiran tersebut untuk mengelakkan sebarang kesalahfahaman dan juga kebocoran yang akan berlaku pada kemudian hari. Okey. Selain itu tidak mustahil juga
bahagian-bahagian besar di Sabah dan juga Sarawak akan diberikan gelaran negeri, dan kawasan yang lebih kecil akan digelar daerah. Mungkin akan mengekalkan sistem pentadbiran wakil rakyat seperti kawasan Parlimen dan DUN. Namun, secara jelasnya, pada masa ini Malaysia akan menjadi sebuah negara yang mempunyai dua wilayah dan 11 negeri, 2 wilayah, 11 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Itu saja daripada saya. Terima kasih.